Dan kadang-kadang tuan-tuan, sebelum sampai 31 Ogos tu pun kita tengok kadang-kadang masyarakat kita dah mula sambil lewa dah mula tak mematuhi peraturan-peraturan, SOP. Barangkali kita mungkin rasa selesa, tak apa, tak ada dah wabak ni, tak ada dah, dia tak ingat dah nak datang kat Johor ni. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan lah sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, Allahumma amin. Jadi kita nak menyambung perkongsian berkenaan dengan pengurusan pusaka dalam Islam. Kita masuk kepada tajuk berkenaan dengan syarat pusaka, betul? Syarat pusaka ada 3, hendaklah memenuhi 3 syarat di bawah. Yang pertama kematian, yang kedua waris masih hidup, yang ketiga adalah hubungan waris dengan si mati. Tuan-tuan, kita pergi dulu kepada perkara yang pertama. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang saya rasa macam dah cerita, rupanya tu cerita kat tempat lain. Jadi kalau ikutkan, banyak tempat sebenarnya, ada beberapa tempat yang saya buat kuliah khusus berkenaan dengan faraid. Jadi yang pertama, bila mana sebut tentang kematian. Bila sebut tentang kematian, bila ada kematian baru ada cerita tentang pusaka. Kalau tak ada kematian, maka dia tak akan cerita tentang pusaka, tuan-tuan. Ada kematian baru cerita harta pusaka. Kalau tak ada, tak ada. Jadi sebab itu kematian ini juga ditentukan melalui 2 kaedah. Yang pertama kematian secara fitrah, yang kedua kematian secara hukum. Apa yang dimaksudkan dengan kematian secara fitrah? Kita nampak jasadnya, ada tanda kuburnya, disahkan kematiannya, maka ini kematian secara fitrah, normal macam biasa. Namun kematian yang kedua adalah kematian secara hukum. Apa dimaksudkan secara hukmi? Dia ditetapkan, ditentukan oleh pihak mahkamah. Bila ditentukan oleh pihak mahkamah ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh, bila mana ia hilang, tak ditemukan sekian lama. Kalau minta maaf tuan-tuan, saya sebut sebagai contoh, bila mana kehilangan pesawat, maka dia mengambil masa untuk ditentukan ataupun disahkan kematiannya itu, barulah boleh dibahagikan harta pusakanya. Bila saya sebut 2 kaedah kematian ini, tuan-tuan, saya nak datangkan satu persoalan pada tuan-tuan. Terus dia begini, minta maaf banyak pula wajah hari ni. Jadi dia begini, tuan-tuan. Katalah Ali kahwin dengan Aminah, ada anak Abu dan juga Ahmad. Katalah tuan-tuan, kita buat contoh, Ahmad ni hilang tanpa kabar berita, tak tahu sama ada masih hidup ataupun dah mati. Kemudian pada tahun 2020 bulan 5, Ali meninggal dunia. Ahmad ni ahli waris tak? Kita nak tengok kedudukan Ahmad ni. Hilang ni, tuan-tuan, maka dia ahli waris tak? Ya, dia masih lagi ahli waris. Dan apabila dia disahkan oleh mahkamah, meninggal, disahkan kematiannya bulan berapa? Katalah bulan 8 2020. Kita buat contoh. Maksudnya dalam pembahagian harta Ali ada bahagian Ahmad. Boleh jelas, tuan-tuan? Maksudnya kita kena, ini namanya adalah kematian yang berlapis. Jadi kena selesaikan satu persatu, step by step. Tuan-tuan, ini kita nampak 2 lapis sahaja kan? Kalaulah harta pusaka daripada datuk, tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan punya atuk sampai pada bapak tuan-tuan, ayahnya, atuk, ayah, ni tuan-tuan dekat sini, anak. Katalah bila tuan-tuan mati, anak pun tak selesai lagi cucu. Maka berapa keturunan ni, tuan-tuan? Berapa lapis ni? Boleh nampak, tuan-tuan? Kesan kalau kita melewatkan dalam urusan pengurusan pusaka. Ada seorang sahabat saya, tuan-tuan, pengamal undang-undang, peguam. Dia punya pejabatnya di Temerloh, Pahang. Baru ni kami jumpa. Saya berbual dengan dia berkenaan dengan prosedur pengurusan pusaka dan sebagainya.
Kemudian dia kata apa, biasa dia ingatkan pada klien, pada jemaah, pada masyarakat awam, paling-paling lambat pun 2-3 bulan. Saya kata 2-3 bulan paling lambat. Ya, 2-3 bulan. Saya bagi tahu dengan dia kes yang biasa saya jumpa dah bertahun-tahun dah. Jadi maksudnya tuan-tuan, ada kepentingan untuk disegerakan bab pengurusan harta. Sama juga tuan-tuan, saya cakap dengan dia pun sama gunakan ayat saya. Ayat yang sama kami gunakan. Apa dia? Bila berlaku kematian, nak nangis nanti dulu. Tangguh dulu nangis tadi. Kalau nak nangis, nangis kejap, kemudian duk urus harta ni dulu. Kemudian baru sambung nangis, tuan-tuan. Maksudnya apa nanti? Bila mana berlaku berlapis-lapis yang macam ni. Kalau ini, dia special case. Sebab apa? Ni hilang. Minta maaf tuan-tuan kalau kita sebut kes berkenaan dengan pesawat yang hilang tadi. Kalaulah bila mana tempoh nak ditentukan kematiannya itu ada ahli waris dia yang meninggal dunia, maka dia tetap juga mendapat bahagian pusaka. Boleh jelas maksudnya? Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian ini tuan-tuan memang disahkan dia mati. Memang mati betul-betul tau, bukan mati main-main. Bukan cerita Piramli, siapa nak mati dulu, dia dengan orang rumah dengan kalau bapak kau balik nanti akulah mati dulu. Sekali serentak dua-dua datang. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita nak lihat kematiannya itu adalah kematian yang sah. Okey, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, waris masih hidup. Sebab tu saya buat contoh tadi, bila mana Ahmad hilang, dia belum disahkan kematiannya, maksudnya dia adalah masih lagi hidup. Dia tak boleh, ahli waris siapa tu? Arwah. 2 minggu baru dapat arwah. Maksudnya bila berlaku kematian, bila mana dia dah meninggal dunia, dia bukan lagi ahli waris. Contoh, kalau saya tanya, katalah satu kes, bila mana dia meninggal dunia, isteri dia kata, ada anak lelaki, ada. Mana anaknya? Baru meninggal awal dah 2 minggu lepas. Dia meninggal dulu. Tapi kami ada anak lelaki. Maksudnya waktu tak ada dah. Sebab apa? Sebab waris mesti masih hidup. Dia bukan waris tu dah meninggal dunia. Tuan-tuan, sekitar tahun 2015, saya ingat saja, kami balik daripada Kuala Lumpur, ada beberapa urusan di sana, di highway Lebuh Raya Utara Selatan, arah Johor. Maksudnya pada ketika itu, tuan-tuan, berlaku satu kemalangan, kereta terbakar, suami isteri dalam kereta, dua-dua meninggal dunia. Dua-dua disahkan meninggal dunia tempat kejadian. Tuan-tuan, dalam keadaan ini, siapa jadi waris pada siapa? Siapa yang akan mewarisi harta siapa? Suami akan mewarisi isteri atau isteri akan mewarisi suami? Kalau nak tanya siapa mati dulu, dua-dua meninggal kan, tuan-tuan? Maka pada ketika ini forensik yang akan tentukan siapa yang mati dulu. Walaupun perbezaan kematian itu hanya 1 minit sahaja. Katalah bila mana forensik, suami mati dulu, maksudnya harta suami, isteri tetap dapat bahagian walaupun isteri itu meninggal lah lepas 1 minit tu. Tapi dia masih hidup tak masa ketika suaminya meninggal dunia? Ya, dia masih hidup. Hanya perbezaan 1 minit sahaja. Tuan-tuan, saya bawakan satu kes yang real berlaku dalam masyarakat kita. Kita buat contoh yang baik lah. Bila mana berlaku kematian seorang imam, seingat saya di Sempang Renggam beberapa tahun yang lepas. Suami dia meninggal tengah malam, tuan-tuan. Isteri duduk sebelah suami ni, tunggu anak-anak balik untuk bantu urus jenazah ayah dia. Kemudian apa jadi pada isteri, tuan-tuan? Isteri pula meninggal lepas subuh, saya ingat saya, isteri dia pula meninggal dunia. Jadi kita lihat hanya berapa jam sahaja tadi ni. Tetapi waris masih hidup tak? Isteri masih hidup tak ketika mana suami meninggal? Ya. Maka isteri mewarisi tak harta suami? Ya. Sebab apa? Sebab waris itu masih lagi hidup. Tuan-tuan, kita dah sebutkan sebelum ni berkenaan dengan halangan mewarisi sesuatu. Kejap lagi kita akan sebut halangan pusaka. Maksudnya tuan-tuan, bila mana kalaulah anak tu baru lagi, tuan-tuan, maka dia mewarisi tak? Ya. Dia tetap mewarisi pusaka. Contoh kita lihat macam banyak-banyak kes lah. Contoh bila mana tuan-tuan, katalah isteri kita ni melahirkan anak keluar dah.
kemudian isteri meninggal dunia, maka anak tadi jadi ahli waris tak? Ya, mengikut kepada jantina dia tadi ni. Okey, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, hubungan waris dengan si mati mesti ada hubungan yang jelas. Baru tadi saya baca tuan-tuan status sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Hushairi, cerita tentang ada orang datang jumpa dengan dia dan dia kata apa, Ustaz, kita buat contoh, Ali mati ni Ustaz, dia tak ada ahli waris lah Ustaz, dia tak kahwin. Bila dia tak kahwin, maka dia tak ada ahli waris Ustaz. Macam mana ni keadaan ni? Dia pula adalah tak ada adik-beradik yang lain, adik-beradik lain semua dah meninggal dunia lah. Kita bawa contoh begini, saya tulis ke depan biar tuan-tuan mudah untuk nampak. Ni kita padam ni. Ni kita nak lihat adalah sebab yang ketiga, iaitu hubungan si mati dengan waris. Katalah Ali, dia meninggal dunia, tak kahwin, atas usul bapa ibu, dua-dua tak ada, meninggal lah. Bapa dengan ibu dua-dua tak ada tuan-tuan, meninggal dunia. Maka boleh tak terus kita katakan bahawa Ali ini tidak ada ahli waris, dia seorang je? Belum lagi, walaupun dia tak berkahwin, walaupun dia katakan adik-beradik dia lain semua dah meninggal. Tuan-tuan, dia akan cek dulu, bila adik-beradik tadi, adik-beradik lelaki seibu sebapa, dia orang ni ada anak tak? Ahli waris ni. Maksudnya kalau anak adik-beradik dia dengan Ali siapa? Anak saudara, tetap ahli waris. Boleh jelas tuan-tuan? Okey. Jadi dia akan tengok pula adik-beradik lelaki sebapa sebagai contoh, ataupun adik-beradik lelaki seibu. Dia bukan mudah untuk kita terus mengatakan bahawa si mati tidak ada ahli waris. Walaupun kata dia tunggal ke, bapa tinggal ke, sebatang kara ke, apa semua dan sebagainya, maka dia tidak semudah itu untuk mengatakan tak ada ahli waris. Pernah satu kes tuan-tuan, guru kami cerita, ni masa tahun lepas, saya pergi satu kursus asas faraid di Selangor. Jadi yang mengajar pada ketika itu adalah pakar rujuk Malaysia, iaitu Al-Fadhil Ustaz Wan Abdul Halim. Cerita dengan kami, ada satu kes diuruskan, bila mana ahli waris datang. Bila datang ahli waris, tiga-tiga perempuan. Bila datang tiga-tiga perempuan ni tuan-tuan, kata Ustaz Wan Abdul Halim ni, kata Ustaz Wan, dia kata kita tak boleh selesai ni. Kenapa tak boleh selesai? Sebab tiga orang perempuan, dia tak ada ahli waris lelaki. Jadi kena buka fail yang lebih besar, kena tengok balik senarai ahli waris yang lain. Sebab nak lihat hubungan ni. Secara automatik tuan-tuan, salah seorang daripada yang tiga orang tadi tu, dia kata apa? Saya lelaki Ustaz. Kata saya lelaki Ustaz. Betul ke lelaki? Betul. Tunjuk IC. Betul tuan-tuan, lelaki. Baru nak mengaku. Jadi boleh faham tuan-tuan dia bukan senang-senang untuk kita terus mengatakan tidak ada ahli waris. Sebab tu kalau tuan-tuan tanya, bila dah operation, dah tukar jantina sekalipun tuan-tuan, dia akan tetap kembali pada jantina asal. Okay? Dia tetap kembali pada jantina asal. Tidak ada istilah kalau lelaki dah tukar pada perempuan dan sebagainya, tidak ada istilah tersebut. Dalam pembahagian pusaka terus akan melihat kepada jantina yang asal. Sebab itu mesti ada hubungan waris dengan si mati. Samalah juga tuan-tuan, yang seingat saya dalam bulan lepas kot, ada soalan daripada Facebook. Dia tanya berkenaan dengan, okay, saya buat contoh. Sebab saya dah tanya dia dalam Facebook, jadi saya dah faham soalan dia. Dia buat contoh begini tuan-tuan, ni saya padam dulu Ni kita nak cerita hubungan ni tuan-tuan. Ali lagi, minta maaf tuan-tuan kalau nama sama. Ali kahwin dengan siapa? Aminah. Kemudian
dia bukan mati tau, bercerai. Ali kahwin dengan Aminah, bercerai, habis iddah. Kemudian Ali berkahwin pula dengan Nurul. Dan dalam soalan tu tanya dengan saya, dia kata apa? Ustaz, Ali ni bagi tahu dengan Nurul, kalau Ali meninggal dunia, Nurul tak layak untuk terima harta pusaka. Saya tanya atas sebab apa? Dia kata atas sebab Nurul adalah isteri perkahwinan kedua. Bila perkahwinan kedua, dia kata apa? Isteri yang kedua, walaupun yang pertama dah diceraikan, maka tidak menerima pusaka daripada suaminya. Tuan-tuan boleh faham soalan saya? Soalan daripada jemaah ni, tuan-tuan boleh faham Maksudnya, suami ni bagi tahu pada isteri ni. Isteri pun pelik, dah kenapa pula tak terima pusaka. Jadi ni adalah pemahaman yang salah, tuan-tuan. Hubungan dengan si mati, nanti kita akan tengok nanti, hubungan ada 3. Bila mana hubungan si mati? 1, hamba, perhambaan. Sekarang tak ada lagi dah isu hamba, jadi kita tak sentuh tentang hamba. Yang kedua apa? Keturunan. Bila mana Ali keturunan atas, asal dia, bapa dia. Dia punya furuk dia siapa? Anak. Dan juga terus ke bawah, bapa dan ke atas. Itu keturunan. Dan yang ketiga adalah perkahwinan. Tak kisah perkahwinan pertama ke, kedua ke, ketiga ke, keempat ke, ataupun perkahwinan keberapa sekalipun, bila mana sebut tentang perkahwinan, maka isteri ataupun suami tetap menerima pusaka daripada arwah salah satu daripadanya. Jadi ini adalah hubungan si mati dengan siapa? Dengan waris. Sama ada hubungan keturunan ataupun hubungan perkahwinan. Sebelum Nurul kahwin dengan Ali, kalau Ali meninggal dunia, Nurul dapat bahagian tak? Sebelum kahwin. Sebelum kahwin tak dapat tak? Sebab apa? Tak ada hubungan. Tetapi bila mana mereka berkahwin, ada hubungan tak? Ya. Walaupun Nurul itu statusnya nombor 2. Dia pernah jemaah tanya, dia kata, Ustaz, masa nak urus harta pusaka ni, tiba-tiba ada perempuan datang, dia bagi tahu saya adalah isteri nombor 3 si mati. Jadi isteri pertama bukan terkejut sebab apa, tuan-tuan? Terkejut, mana nombor 2 tak datang-datang? Yang datang nombor 3, nombor 2 ni mana nak cari? Jadi boleh faham, tuan-tuan bila mana melalui perkahwinan, automatik dia adalah penerima pusaka ataupun yang kita sebut sebagai waris. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat rukun pusaka. 3 rukun pusaka adalah seperti berikut. Yang pertama, si mati hartanya boleh diwarisi. Yang kedua, waris ada hubungan dengan si mati. Yang ketiga, harta ditinggalkan oleh si mati selepas kematiannya. Tuan-tuan, bila mana rukun pusaka kita lihat, pertama si mati, harta dia boleh diwarisi, memang harta dia. Katalah si mati kata apa, bila ayah meninggal nanti, jangan lupa bagi-bagilah rumah sebelah ni. Bila tanya rumah sebelah, rumah siapa ya? Rumah orang sebelah, kau bagi-bagi. Itu bukan harta dia. Dan bila mana harta yang telah dijual pun bukan lagi harta dia. Sebab tu disebutkan hartanya boleh diwarisi. Harta dia, bukan harta orang lain, tuan-tuan. Kita bukan cerita harta yang tengah hidup, yang masih lagi hidup, tetapi kita menceritakan tentang harta orang yang telah meninggal dunia. Si mati tu hartanya boleh diwarisi. Nanti kita akan sebut harta ni terbahagi pada 2. Yang pertama harta alih, yang kedua harta tidak alih. Okey, yang pertama harta alih, yang kedua harta tak alih. Kita terus sebut, tuan-tuan. Tuan-tuan kita lompat sikit, tuan-tuan pergi kepada muka surat yang ke 50. Oh, minta maaf, bukan 50. Muka surat 48. Kategori harta ada 2. Pertama harta alih, yang kedua adalah harta tak alih. Harta alih ni apa dia? Merangkumi duit, kenderaan, pakaian.
dia merupakan selain daripada rumah dan juga tanah. Ini harta ahli. Sebab tu kita sebut tuan-tuan, bila berlaku kematian, baju yang tuan-tuan pakai ni harta pusaka tak? Ya, pusaka, masih lagi pusaka. Kita bukan cerita alah takkan baju pun nak kira, tak. Kita bukan cerita nak kira dulu. Kita cuma nak klasifikasikan mana harta ahli, mana harta tak ahli, mana pusaka, mana bukan pusaka. Itu yang kita nak tetapkan dulu. Bukan kita nak cerita alah kopiah pun nak berkira, nak bagi juga. Takkanlah nak gunting kopiah tu bagi 8. Bukan cerita tentang pembahagian dulu, ceritanya tentang klasifikasikan dulu. Kelaskan dulu mana harta pusaka, mana bukan harta pusaka. Itu lebih dulu. Itu lebih utama dulu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu dia akan merangkumi pada dua ni. Cumanya secara teknikal tuan-tuan, pengurusan itu akan berbeza. Contoh, bila mana penduduk Taman Mawar ni tuan-tuan, harta semua banyak sungguh. Lebih 2 juta. Harta tak ahli, harta ahli campur-campur lebih 2 juta. Maka dia bukan dirujuk kepada pejabat pusaka kecil. Dia akan dirujuk kepada pihak mahkamah. Untuk proses perbicaraan pusaka tadi, bukan merujuk pada pejabat pusaka kecil, tetapi dia akan dirujuk kepada pihak mahkamah. Jadi kalau orang Taman Mawar ni memang naik mahkamah saja kan. Sebab apa? Masing-masing harta banyak ni tuan-tuan kan. Contoh, tuan-tuan rumah je dah berapa biji lah. Duit dalam bank lagi kan. Bank bersusun tu, kad bank tu dalam wallet tu masing-masing. Contoh. Okey. Jadi dia akan berbeza daripada segi pengurusannya. Bila tengok pada nilaian ataupun jumlah harta yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh si mati. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita patah balik ke muka surat yang ke-42. Waris ada hubungan dengan si mati. Jadi bila mana rukun pusaka, dia mesti ada 3 ni. Bila kita sebut berkenaan dengan rukun, dia mesti lengkap. Barulah boleh dilihat ataupun diberikan sebagai pusaka. Mesti ada rukun. Kalau tak ada rukun tuan-tuan, dia tak jadi. Contoh, solat. Rukun solat ada berapa belas? 15 kan? Bila tak buat rukun solat yang 15 tadi, maka tak sah solat. Betul 15? 13 je tuan-tuan, saja try test. 13 rukun solat tadi. Bila rukun memang kena ada. Sebab tu kena tengok si mati tu ada, waris ada, harta ada, baru dibagikan. Baru lengkap pada berkenaan dengan rukun tadi ni. Sebab tu waris ni mestilah waris yang betul-betul hubungan dengan si mati. Tuan-tuan, kita tengok pada graf begini. Ni saya pernah dapat soalan ni di Perling. Saya nak tunjuk satu lagi tuan-tuan, hubungan dengan si mati ni. Saya teringat pula soalan daripada jemaah di Perling 2 tahun lepas. Ali tambah Aminah. Kemudian ada anak Siti Ahmad Nurul. Apa ni? Okey. Kemudian Siti dah kahwin, ada anak Intan Muhammad. Ahmad ada anak nama Zakia. Tuan-tuan, soalan yang saya dapat adalah daripada Intan. Intan ni yang datang bertanya. Yang mati siapa? Ini dua-dua dah mati dah tuan-tuan. Aminah dah mati dulu, kemudian Ali mati. Jadi nak cerita tentang harta Ali. Aminah tu selesai dah. Dia tanya berkenaan dengan harta Ali. Intan dengan Ali siapa? Cucu kan? Ahli keluarga tak? Ahli keluarga Ali tak? Ya, keluarga. Dan Intan tanya, macam mana bahagian saya apabila Ali meninggal dunia? Kita tengok hubungan dia. Ada hubungan tak dengan si waris? Ada. Dengan si mati ada hubungan tak? Ada. Siapa? Cucu.
Tapi kita kena tengok pula perhubungan daripada segi pengurusan pusaka. Tak semua status cucu dia akan mewarisi harta si mati. Saya tanya dulu, kalau macam ni tak payah tanya banyak tuan-tuan. Bila dia cucu, saya tanya, mak kamu ataupun ayah kamu anak kepada Ali? Dia kata mak. Mak masih ada tak? Mak saya pun dah meninggal dunia daripada Ali, lebih awal. Saya buat contoh, ini 2010, Siti meninggal 2009. Maka Intan kata, saya nak buat tuntutan harta atas kematian datuk dia. Boleh tak dia menerima pusaka tuan-tuan? Statusnya cucu kan? Tetapi dia tidak boleh menerima pusaka. Satu, sebab dia melalui susur gandul ibunya, iaitu Siti. Dia adalah cucu perempuan daripada anak perempuan. Cucu perempuan daripada anak perempuan tidak menerima sebarang pusaka. Tak termasuk pun dalam senarai ahli waris. Cuma dia termasuk dalam bahagian yang disebutkan apa dia? Zawil arham. Zawil arham ni dia cuma ada keturunan satu rahim. Itu maksud dia. Okey, boleh jelas? Dan yang kedua tuan-tuan, Siti mati dulu baru Ali mati. Boleh jelas? Siti mati dulu. Sebab tu kita nak kena tahu siapa mati dulu. Faham maksud saya tuan-tuan? Siapa mati dulu? Okey, saya terangkan begini. Kita ambil contoh dekat sini pula. Saya kena tambah satu lagi. Abu. Okey, tuan-tuan Ahmad mati tahun 2008. Okey, boleh? Boleh dulu. Kalau boleh bagi tahu boleh tuan-tuan Ahmad mati 2008. Ali mati 2010. Apabila Ali mati, Abu ni boleh terima harta Ali tak? Boleh terima harta Ali tak? Status dia sama ni dengan Intan, cucu. Tetapi dia melalui anak lelaki. Anak lelaki kepada anak lelaki. Boleh tak dia terima harta? Boleh. Sebab apa? Bapa dia dah mati dulu, baru atuk dia mati. Sebab tu kena tahu siapa mati dulu. Boleh jelas tuan-tuan? Dia berbeza. Katalah bapa dia tak mati lagi, Ali yang mati. Abu boleh terima harta tak? Tak. Sebab dia dah ada penghalang siapa? Bapa dia. Sebab tu ceritanya hubungan dengan si waris ni tuan-tuan, hubungan waris dengan si mati, dia kita perlu teliti. Kadang-kadang saya sampai tanya 2-3 kali soalan tuan-tuan, nak confirmkan betul-betul dengan yang bertanya soalan. Sebab ada ketikanya yang bertanya pun dia tak clear benda ni. Sebab tu tentang tarikh kematian ni perlu, penting. Tuan-tuan kalau masuk dalam bicara kuasa dekat pejabat tanah tu, memang dia akan tanya. Okey, si mati ni meninggal tahun, katalah contoh 2007. Okey, selesai. Kemudian si mati ni ada ayah tak? Ada. Ayahnya dah mati ke, dah meninggal ke belum? Dah. Meninggal tahun bila? Meninggal dulu ke ataupun si mati ni meninggal kemudian? Siapa yang meninggal dulu? Dia akan tanya detail ni. Sebab apa? Nak mengetahui kedudukan pusaka ni tadi. Sebab tu tuan-tuan, bila mana berlaku kematian tu, yang tuan-tuan submit borang permohonan ataupun tuan-tuan submit permohonan untuk bicara kuasa dekat pejabat tanah tu, dia akan ambil masa lebih kurang berapa bulan tuan-tuan? Paling sekejap 6 bulan. Tuan-tuan pun termenung, apa hal lama sangat 6 bulan? Tak buat kerja ke apa dia orang ni? Kita macam gitu. Kita gitu lah tuan-tuan. Bila lambat sikit ni tak buat kerja ke apa? Tuan-tuan, yang tuan-tuan submit tu, harta alih, harta tak alih dalam borang tu, yang tuan-tuan dah sertakan sekali dengan carian geran rasmi apa semua tu, mereka akan buat penilaian. Dia akan nilai, katalah tanah tuan-tuan sekian, dia akan buat penilaian berapa tanah ni. Saya masa uruskan tuan-tuan, kita tak tahu pun tanah tu nilaian berapa, tapi bila dalam bicara kuasa dia sebut inilah nilaian. Dia pergi buat penilaian tuan-tuan. Kemudian dia akan tengok dulu dokumen, betul ke ni anak? Kenapa anak? Kalau anak, kenapa bin tak sama?
Kenapa dalam surat beranak pun dia nak tengok? Apa tujuan nak tengok surat beranak? Betul ke hubungan si mati dengan ahli waris ni tadi? Semua dia cek tuan-tuan. Kita pun kadang-kadang ambil masa 2-3 minggu nak selesaikan tu. Kita harap pejabat tanah boleh settle 2 hari. Memang ajaib lah. Sebab tu kita kena faham pengurusan ini tadi dia ada proses-proses dia. Okey, boleh jelas tuan-tuan ya? Ni baru saya tunjuk sikit, belum kita tengok lagi senarai ahli waris ada 25 orang tadi ni. Sebab tu dia perlu jelas hubungan si mati dengan siapa? Ahli waris. Termasuklah tuan-tuan yang ketiga, harta yang ditinggalkan oleh si mati selepas kematian dia. Tuan-tuan, kadang-kadang status harta ni pun kita tak settle lagi. Minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak ulas isu yang viral. Cuma bila mana kita lihat isu yang viral ni sebenarnya mudah nak diselesaikan. Sebenarnya sangat mudah tuan-tuan nak diselesaikan. Isu yang viral, saya yakin nak percaya tuan-tuan faham sendirilah isu apa yang viral ni kan. Hari tu viral sekejap, kemudian senyap, lepas tu naik balik viral. Kalau kita tunjuk tuan-tuan kaedah pengiraan dia paling mudah, senang kan. Cuma apa? Bila tak duduk semeja antara ahli waris. Bila dia duduk selesai, dia tunjukkan satu persatu, selesai dah. Itu sahaja. Sebab kita nak kena tahu status. Okey, yang pertama saya nak sebut dulu, bila kita nak faham harta yang ditinggalkan oleh si mati selepas kematian dia. Kalau tuan-tuan ingat, saya akan buat macam ni. Ni lama dah dulu saya buat kaedah ni. Saya tunjuk, okey, ini apa dia? Kematian. Di sini apa? Sebelum mati. Di sini apa? Selepas kematian. Harta yang wujud sebelum kematian, dia kumpul harta sekian, bila dia meninggal dunia, maka semua adalah harta pusaka. Sebab harta dia. Dan kalau dia mati, kemudian ada harta yang datang, maka kena dicek dulu, dinilai dulu. Sebagai contoh, harta yang datang ni datang daripada mana? Rumah yang dia ada disewakan, duit tu masuk tiap-tiap bulan. Harta pusaka tak? Ya, tu pusaka. Kemudian harta apa lagi yang duduk, yang wujud selepas daripada kematian dia? Sebagai contoh, dia kemalangan, dapat pampasan daripada kemalangan lepas dia mati. Harta pusaka tak? Tak. Kenapa bukan harta pusaka? Bukan duit dia, dia adalah pampasan selepas daripada dia kematian. Boleh jelas tuan-tuan? Okey. Saya nak sentuh berkenaan dengan isu KWSP tuan-tuan. Tuan-tuan ada KWSP? Ada kan? Berapa persen terpulang pada masing-masing kan? Sama ada 9, 10, 11. Okey. Saya nak tunjukkan begini. Kita nak bagi faham ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada letak penama dalam KWSP? Ada kan? Kadang-kadang di jemaah tanya, habis tu Ustaz yang kami letak persen-persen tu? Katalah contoh, yang pertama isteri, berapa persen? 50. Yang kedua siapa dia? Anak lelaki, berapa? 20. Yang ketiga ni tak tahu siapa. Isteri cek, ini baru 70, mana lagi 30? Oh, rupanya isteri nombor 2. 30 contoh. Maka tuan-tuan, adakah penama ini adalah penerima harta dia? Tak. Cuma saya nak tunjuk dengan tuan-tuan kenapa tak, kenapa tidak, dekat mana datang logiknya dia bukan harta pusaka. Kita buat contoh begini. Katalah gaji RM 4,000. Katalah tuan-tuan ambil 10%. Jadi berapa yang akan masuk ke dalam KWSP tuan-tuan? Kita buat contoh 400. Duit siapa? 400 tu. Katalah ni kita letak nama siapa? Ali. Ali lagi. Duit siapa 400 ni tuan-tuan? Duit Ali. Siapa yang mencarum? Ali. Sebab tu ceritanya dia bukan adalah penerima pusaka ni. Ini bukan penerima. Sebab apa? Duit yang masuk dalam KWSP adalah duit Ali. Ali yang mencarum, maksudnya simpanan dia, betul? Itu maksudnya dia bukan hibah ataupun bukan diberi terus pada 3 orang ni, tetapi dia adalah pusaka. Boleh jelas tuan-tuan maksud dia? Nak bagi faham ni. Kadang-kadang penama ni rasa seronok, seronok aku 50, ni 20%, isteri kedua 30%, contoh. Ini ada silap faham daripada kalangan masyarakat kita. Sebab bila dia boleh keluarkan, lepas tu hilang, entah ke mana, tak jumpa.
Muncul datang balik bila dah habis duit tu datang balik. Selalu tak jadi. Ya, benda ni selalu jadi tuan-tuan. Sebab tu saya sebut hari ni, saya nak terangkan daripada mana kenapa dikatakan bahawa KWSP ini adalah harta pusaka. Dia bukan penerima. Penama-penama ni bukan penerima. Boleh jelas? Okey, yang kedua, tuan-tuan ada medical card. Katalah tuan-tuan mencarum medical card. Ada tak ejen-ejen takaful kat sini? Ada? Okey. Kalau salah, tolong betulkan saya. Okey. Tuan-tuan, bila tuan-tuan buat medical card, katalah tuan-tuan mencarum bulan-bulan berapa RM 200. Bila berlaku kematian ataupun penyakit kronik sekian, tuan-tuan akan dapat pampasan berapa? Contoh, RM 200,000 kot. Lebih kurang lah 200,000. Contoh. Tetapi bila berlaku kematian, adakah 200 ini pusaka atau tidak? Tuan-tuan ada medical card tak? Tuan-tuan mencarum tak benda ni? Contoh. Jadi tuan-tuan bila sign tadi tu, tuan-tuan faham tak benda ni? Sign aje lah Ustaz, yang penting masuk hospital free. Contoh, yang penting masuk hospital free, itu je tahu. Tapi ada tak letak penama dekat sini? Ada. Tetapi tuan-tuan kena faham, bila mana medical card, apa agensi sekalipun, dia adalah akad apa dia? Tabarruk. Apa maksud tabarruk ni? Sedekah. Apa maksud tabarruk? Sedekah. Katalah tuan-tuan, contoh, saya buat contoh. Kita satu surau ni semua masuk dengan syarikat A, B, C, D. Semua sekali. Bayar berapa? 200 sebulan. Kemudian tuan-tuan, 200 bulan ni, tuan-tuan ada akaun masing-masing ke? Tak. Dia akan masuk dalam satu akaun tabarruk ni. Semua masuk dekat sini. Katalah Ali sakit, masuk hospital, maka daripada mana bayar hospital Ali ni? Ni daripada sini dia ambil. Maksudnya duit yang dah dicampurkan itu antara pemegang-pemegang medical card tadi bayar pada Ali. Bayar Ali punya bil hospital. Duit Ali ke? Dah campur dah tuan-tuan. Dia bukan lagi kira duit kita. Sebab tu bila mana berlaku kematian, dia ambil daripada sini, dia bagi pada ahli-ahli waris. Kepada siapa? Kepada si mati. Boleh jelas tuan-tuan? Itu maksud dia. Sebab apa kita boleh bezakan mana satu yang disebut sebagai pusaka, mana satu yang disebutkan sebagai bukan harta pusaka. Sebab kita nak tahu status dia ni tadi. Yang ketiga tadi kita nak tahu status tentang apa? Harta ditinggalkan oleh si mati selepas kematiannya. Sama juga tuan-tuan, istilahnya kita sebutkan sebagai apa? Bila berlaku kematian, ada tabung dekat depan rumah, betul? Tabung tu orang untuk letak untuk apa tuan-tuan? Sumbangan, sedekah pada siapa? Ahli keluarga si mati. Adakah dia pusaka? Tidak. Dia ada tabung tadi ni tuan-tuan bila ada kematian je. Kalau tak ada kematian, contoh orang datang raya, tuan-tuan pun letak tabung kat depan tu. Pitam orang yang datang raya ni, dah kenapa pula Pak Haji ni letak tabung kat depan tu? Macam biasa kan, nanti dah makan dah minum tu, kalau tak lah berapa ringgit dalam tu, contoh. Tak dia dibuat yang orang tuan-tuan. Ini cerita tentang berlaku kematian, baru ada benda tu. Jadi maksudnya duit tadi wujud selepas daripada kematian. Saya seorang sahabat saya tuan-tuan, di Mersing, bila mana tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita tentang apa? Suaminya meninggal dunia. Aksiden ketika mana bertugas. Kemudian dia naik ke mahkamah, fight. Kemudian dapat pampasan. Dia tanya, pampasan tadi tu harta pusaka tak? Kalau tuan-tuan faham berkenaan dengan dua cerita yang saya kongsikan tadi, KWSP dengan medical card ni tadi, pampasan tadi harta pusaka tak? Bukan. Sebab dia datang selepas daripada kematian. Boleh jelas tuan-tuan?
Kita ada 1 minit. Ada soalan tak? Dalam ni Syiha Cika. Assalamualaikum Ustaz. Kalau anak yang paling kecil umur 8 tahun, yang sulung 15 tahun, bagaimana rumah itu difaraidkan? Rasanya soalan ni berulang kot dia ditanya. Okey, KWSP lain ada soalan lagi tak? Tuan-tuan ada soalan tak? Oh, sebelum tu ada lagi. Okey, kalau ayah hilang tanpa dikesan, harta boleh dibahagi-bahagikan tak? Kita kena kembali pada yang saya sebut tadi, kematian ada 2. Yang pertama kematian secara fitrah, yang kedua adalah kematian secara hukum, iaitu yang akan ditetapkan oleh mahkamah. Maksudnya mahkamah tetapkan dulu, baru boleh proses pembahagian tadi. Kalau tuan-tuan dah bagi dah seronok joli harta ayah contoh, tiba-tiba ayah balik, apa kau buat dengan harta aku ha? Sebab tu tuan-tuan, dia kena ada pengesahan kematian tu tadi kan. Itu cerita dia. Jadi maksudnya boleh tak dibahagikan? Tak boleh dibahagikan. Umpamanya tuan-tuan, saya buat contoh, umpamanya tuan-tuan pergi kerja, anak tu kata, oh ayah kita dah tak ada, jom kita bagi-bagi duit. Contoh, umpamanya gitu lah. Maksudnya belum lagi disahkan tentang kematiannya itu. Tuan-tuan ada soalan ke? Ya, saya. Okey, sefaham saya dia adalah proses untuk keluar sahaja. Bila mana dah dikeluarkan, penama-penama ini tetap perlu faraidkan duit tadi. Dia kena pulang balik duit tu. Bukan dia adalah pemilik, dia tetap bukan pemilik. Walaupun dia keluarkan persen besar, sama. Okey, nak bagi faham, dia tetap pusaka. Wallahu a'lam. Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila sebut tentang felda ni tuan-tuan, saya pun seram juga. Sebab felda ni tuan-tuan, dia ada satu akta khas. Haji felda. Felda ni ada satu akta khas, akta bukan VGA, saya lupa dah. VGA tu kabel tu. Allahumma salli ala Muhammad. Ada satu akta khas tu lah. Maksudnya dia ada proses dia nak turunkan harta macam mana. Cuma saya jawab pada soalan haji, bila mana katalah kebun tu masih lagi milik siapa? Ayahnya. Katalah ayahnya meninggal dunia, mak ayah meninggal dunia, ini adalah harta pusaka. Jadi ceritanya adalah income yang datang tiap-tiap bulan. Katalah 10 ekar, biasa felda 10 ekar kan, katalah 10 ekar sebulan memang 10,000, 1 ekar 1,000. Kata kita buat contoh. Jangan nampak macam mana ada Ustaz sebulan 1,000. Itu cerita lain tuan-tuan, ini saya buat contoh kan. Nak bagi seronok tuan-tuan dengar banyak sikit 10,000 kan. Maksudnya tuan-tuan, adakah dia perlu difaraidkan atau macam mana? Dia harta pusaka tuan-tuan, memang perlu faraid. Katalah seorang yang tolong urus. Kadang-kadang kita lihat fenomena yang berlaku, yang tolong urus yang makan seorang. Minta maaf tuan-tuan saya sebut, tapi inilah realitinya. Yang urus tu lah yang makan seorang. Bila adik-beradik lain tanya, tak ada hasil tu? Tak ada lah, buah sekarang memang tak berat lah. Buah sekarang tak ada harga lah, tak ada harga saja. 10 tahun dia urus, 10 tahun tak ada harga tuan-tuan. Maka ini bergantung pada amanah orang yang mengurus. Cuma saya boleh kata tuan-tuan, bila mana yang urus tak amanah, ingatlah bahawa dia telah makan harta orang lain secara haram. Jadi bila mana adik-beradik kata diuruskan sekian, maka uruskan. Katalah dia yang tukang urus, dia kata aku tukang urus, ada apa nak pergi kerjanya, nak cari orangnya, tolak siap-siap, buat perbincangan, okey berapa kos pengurusan. Maksudnya umpamanya tuan-tuan bagi upah dekat orang lain yang untuk urus tadi, tuan-tuan bayar kan? Sama juga bila mana adik-beradik yang boleh urus, kita bayar pada dia. Tapi jangan pula lepas dah bayar pada dia, yang hasil baki ni kita tak bagi pada dia. Sebab apa dia dapat upah tadi? Tak.
Yang upah-upah yang baki itu adalah hasil daripada pusaka yang perlu dibahagikan pada semua ahli waris. Walaupun ada ahli waris yang dah meninggal. Siapa meninggal dulu? Bapa meninggal dulu. Kemudian baru anak dah meninggal, adik-beradik tadi meninggal. Maka sama dia tetap ada bahagiannya. Satu kes saya dapat tuan-tuan, saya sambung sikit Ali mati tuan-tuan. Mati hidup balik ke apa Ali ni? Okey, dia ada anak berapa orang? 4. Tu 2, 3, 4. Katalah dia ada tanah. Hasil 10,000 sebulan. Saya buat contoh. Kemudian bila mana dia meninggal tahun 2008, tahun 2010 nombor 4 meninggal. Kemudian tahun 2012 nombor 3 meninggal. Tinggal 2 orang, nombor 1 dengan nombor 2. Adakah hasil kebun ini hanya pergi pada nombor 1 dan nombor 2 saja? Ini yang orang kita kadang-kadang keliru. Dia kata buat apa? Alah, nombor 3, nombor 4 dah mati, kita bagi 2 sudah. Ini silap tuan-tuan. Sebab apa? Ceritanya Ali mati dulu 2008, ni 2010, 2012. Sebab itu bila mana tak ada pengurusan harta ni tuan-tuan, kita akan kesilapan berlaku macam ni. Bila mana Ali mati, tanah ni kita tak nak bagi terus, kita tak nak urus terus pusaka pada 4 orang. Kita kata apa? Tak apa, dapat hasil kita bagi. Akhirnya bila 2 orang ni mati, dia bagi 2 dia je. Ini soalan yang saya dapat baru ni tuan-tuan. Tapi saya nak sebut dengan tuan-tuan, nombor 3, nombor 4 masih ahli waris tak? Ya. Ada bahagian dia tak pada harta ni? Ada. Kalaupun dia dah meninggal dunia, diberikan pada siapa tuan-tuan? Ahli waris dia. Wallahu a'lam. Jadi, ada soalan lagi? Ya, kalau bukan harta pusaka, bagaimana pembahagian dia? Terpulang pada perbincangan tuan-tuan, sebab dia bukan pusaka. Contoh macam pampasan tadi. Biasanya pampasan contoh diberikan pada isteri. Jadi ahli waris yang lain tengok macam mana proses dia. Nak dibagikan terus semua pada isteri atas sebab apa, faktor apa, tengoklah pada rasionalnya. Ada satu jemaah saya, dia sebut apa, bila mana isteri, maksudnya menantu dia datang jumpa mertua, dia kata, ayah, mak, ini pampasan kematian suami dia, maksudnya anak mereka lah, ni saya bagi sedikit sebahagian pada ibu dan ayah. Mak dia kata apa? Tak payah bagi, kamu ambil untuk urus anak-anak, cucu-cucu aku. Maksudnya ikut pada perbincangan pada ahli waris tadi. Wallahu a'lam. Boleh, rasanya itu sahaja. Ada satu lagi. Katalah satu tiga dia dapat orang ni kan, yang bawah dia tu nak kena lelaki ke perempuan dia, ada syaratnya yang nak terima tu? Iya, di bawah tu kalau nombor 3 dan nombor 4 dah meninggal, kena tengok masing-masing punya ahli waris. Kalau masing-masing punya ahli waris, takat skop mereka sahaja bagi pada keluarga mereka sahaja. Saya buat contoh, andai kata nombor 3 dia tak ada anak lelaki. Maksudnya bila tak ada anak lelaki, dia akan masuk pula nombor 1, nombor 2 tetap dapat bahagian pula. Jadi maksudnya nombor 1, nombor 2 mula-mula dia dah terima pusaka daripada ayah dia. Pusaka yang kedua dia akan terima daripada adik-beradik dia. Boleh faham? Jelas? Okey. Tangguh lagi bila nak azan tu. Okey, saya buat contoh Ini lelaki, kita buatlah kata contoh 4 lelaki. Okey, mudah Kita ambil contoh nombor 3 je. Katalah nombor 3 nama siapa? Abu. Kahwin dengan siapa? Siti. Ada anak siapa? Nurul dengan Zakiyah. Okey? Nurul dengan Zakiyah. Jadi bila mana tahun 2010 Abu mati. Katalah bahagian Abu daripada harta bapa dia tadi ni, Ali, berapa? Katalah 10,000. Tambah dengan harta yang Abu sendiri ada. Berapa dia? 998,000. Pening pula kira dah. Katalah 10,000 je tuan-tuan. Gabung jadi 20,000. Jangan tuan-tuan tanya, Ustaz, takkan Ali ni miskin sangat 20,000 je? Ini contoh. Dia ada 20,000, contoh. Saya buat keseluruhan harta, kita dah cerita tentang semua proses dah selesai. Dia ada 20,000. Maka kita tengok ahli waris dia siapa? Siti, Nurul, Zakiyah.
Abu ada bapak tak? Ada. Bapak dia siapa? Ali, tapi dah mati dulu, betul? Abu ada anak lelaki tak? Tak ada. Dia tidak ada dua ahli waris yang kuasa veto yang akan menghalang ahli waris lain. Jadi pada ketika ini siapa yang akan masuk senarai waris, tuan-tuan? Nombor 1, nombor 2. Nombor 4 dah mati 2010. Jadi maksudnya waris pertama ni, waris kedua anak, waris ketiga adik-beradik lelaki seibu sebapa. Bolehlah, tuan-tuan? Okey. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang kita kongsikan pada hari ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insya-Allah digunakan dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Oh, okay.